datang mesej. Akhirnya Allah bagi notis dia. Last point, notis. Apa notisnya? Tiba-tiba dari mulut Lim Guan Eng datang suatu gerakan, satu permintaan, bukan permintaan, suatu tuntutan. Dia menuntut, katanya, kerajaan Barisan Nasional supaya membenarkan kalimah Allah, menggantikan perkataan Tuhan atau God dalam Bible bahasa Melayu yang akan ditulis. Itu permintaan, bukan permintaan. Kalau permintaan itu manis lah bunyinya. Kami mohon. Manis tak? Ini bukan mohon, tuan-tuan. Apa dia kata? Mendesak, menuntut, tuan-tuan. Wah, ini saya kata pas ngamuk ni. Pas, mesti ngamuk punya lah. Pas ngamuk, tiba-tiba picuk pimpinan PAS. Katanya, boleh. Orang bukan Islam boleh pakai kalimah Allah. Ni Aziz, tuan-tuan, pun kata boleh, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan. Baik. Mari kita pergi kepada akademik, kepada mengaji betul. Dia pun mengaji, kita pun mengaji. Ilmu tauhidnya sama lah. Zaman Nabi Muhammad SAW, dia orang ni dah minta dah. Enggak guna perkataan Allah ni, minta dah. Harap Nabi Muhammad tak dapat menjawab. Sebab nama Allah bukan Nabi Muhammad punya. Allah punya, maka Allah menjawab sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah kata, katakan wahai Muhammad kepada orang yang minta itu, Allah itu asa, Allah itu tunggal, Allah itu tidak berbilang-bilang. Kalau kamu tidak Allah ini, itulah Allah. Kalau bukan Allah itu, kamu jangan pakai Allah ni. Sebab Allah yang ini ialah Allah ini asa, Allah ini tunggal, Allah ini tidak berbilang-bilang. Istilah yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan tunggalnya itu, kalau ikut bahasa, baik, Allah bagi tahu macam ni, qul huwallahul wahidun. Wahid itu satu dalam bahasa Melayu. Kalau lepas satu ada isnani, salah satu, satu, dua, tiga. Dia boleh bilang-bilang satu, dua, tiga. Tapi Allah tidak memilih wahidun. Allah memilih ahadun, tunggal. Kalau Datuk Raja bangkit tengah-tengah ni mengatakan, tuan-tuan tahu ke Datuk Zainal Abidin ni anak tunggal. Anak tunggal, Datuk tu kata. Ada di belakang sana, adik-beradiknya mana? Orang yang nanya tu tak apa-apa, tak faham bahasa Melayu. Tak payah tanya, dia dah sebut tunggal. Betul tak? Tunggal tu artinya tunggal. Satu. Nampak? Ini jawapan Allah kepada permintaan mereka. Kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta. Kenapa datang Allah tempat meminta? Kerana orang Kristian, kalau dia buat dosa, dia jumpa dengan padri, dia jumpa dengan pastor, dia jumpa dengan apa lagi perkataannya? Tak kira lah, kita ni ada imam kecil, imam besar, agaknya lebih tu lah. Awak cerita dengan imam ni, dengan padri ni, dosa awak apa? 1, 2, 3, 4, 5 dosa. Lepas tu padri ni akan letak rega pada dosa ni. Dosa musik bini orang ni sekian, dosa menipu ni sekian, jumlahnya 1 juta. Maka awak kena bayar 1 juta ni kepada gereja. Bila bayar je dengan cek atau dengan tunai, maka padri tadi akan pegang kepala orang yang berdosa, on behalf of God, bagi pihak Tuhan, aku dengan ini menggugurkan segala dosa-dosa engkau. Tuhan, itulah cara dia orang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu, Allahus Samad. Bila engkau buat dosa, bila engkau buat salah, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cara. Tak payah. Oleh kerana imam yang baca doa tadi, kita pergi jumpa imam, tak payah. Kita kata imam rapat dengan Tuhan.
Imam selalu cakap dengan Tuhan. Saya ni jarang memang, tolong rekomen saya Imam supaya saya tak payah macam itu. Besar mana berdosa awak, istighfarlah kepada Allah SWT. Itu dia. Lam yalid wa lam yulad. Wahai Nabi Muhammad, bagi tahu orang tu, Allah yang kita punya ni, Allah yang ini, Allah yang qul huwallahu ahad itu tak ada beranak, tak ada anak. Dan tidak pula diperanakkan, artinya tak ada bapa. Kerana Tuhan mereka itu ada bapa, ada anak, betul tak? Maka datang ayat itu menolak. Akhirnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang serupa dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini 4 Suratul Ikhlas. Barang siapa baca Suratul Ikhlas ni 3 kali, pahalanya sama dengan 1 kali khatam Quran. Punya tingginya ayat ni. Punya tingginya. Kita selalu sembahyang sunat, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Sebab qul ya ayyuhal kafirun itu, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kau sembah, dan kau pula tak kami ingin menyembah apa yang kami sembah. Itu artinya konsep kebebasan beragama yang kita bawa. Dua surah yang kita baca. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, itulah ayat yang menjawab kalimat Allah tidak boleh. Baik, dia minta supaya perkataan Allah ganti God dalam Bible baru itu. Tuan-tuan, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan orang Kristian, Tuhan orang kafir, Tuhan orang menyembah matahari, itu ialah Tuhan. Tuhan ini ialah makhluk Allah. Tak boleh disamakan Tuhan ini dengan Allah yang memiliki makhluk, pencipta, khalik, tak boleh. Dia ni ialah Allah. Tuhan ni taraf ialah makhluk dia. Maka sebab itu orang Islam mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah. Maka Allah kita tu asa. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan redha, tuan-tuan bersetuju supaya keadaan nama Allah ni gantikan kepada perkataan God tadi, maka tuan-tuan syirik hukumnya, kafir hukumnya tuan-tuan. Ini dipertahankan oleh timbalan Mursyidun PAS, yaitu Datuk Harun Din. Datuk Harun Taib. Mufti dah buat keputusan tahun 1992. Kufur hukumnya, syirik hukumnya. Bersetuju dia, kufur terus. Dia minta kat kita tak boleh bersetuju. Tak boleh bersetuju. Habis Ustaz, itu yang kita tengok lagu Negeri Selangor, Allah lanjutkan usia tuanku. Allah ada kan? Apa saya itu boleh? Itu boleh kerana lagu itu dicipta oleh orang Islam. Allah dalam lagu itu, Allah orang Islam. Siapa pun nak cakap, silakan orang Cina kata Allah. Tak apa, tak ada masalah. Sebab dia mengatakan Allah yang itu, Allah kita, Allah yang asal. Ada orang Cina kata dengan dengan Wabi Rahman. Dia kata, Cina kata, wah ini hari banyak bagus lah Datuk. Apa pasal? Ini tengok Tuhan Allah sudah kasih talak hujan. Tak apa, dia dah cakap, dia cakap lah. Tapi dia minta izin supaya nama Allah tu menggantikan nama Tuhan. Setuju je kita tuan-tuan, kita nurun taraf Allah kepada Tuhan berbilang-bilang. Bersetuju je kita tuan-tuan, artinya kita telah bersetuju Allah kita itu ialah Tuhan, bukan lagi Allah. Tuan-tuan, mudah benar mereka mengkafirkan orang Islam 16 juta dalam Malaysia ni. Tak payah bermodal 10 sen pun. Kerana apa? Apabila semua kita dah setuju, maka kafirlah semuanya kita. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa. Sebab itu ini agama tuan-tuan. Dan ini saya kata tadi notis. Dan notis itu maksudnya hendaklah kita menggunakan isu ini untuk menyatukan semua umat Islam. Tak kira dia PAS, tak kira dia UMNO, tak kira dia PKR, tak kira dia Parti Bebas, tetapi mari kita bersatu di bawah apa yang disebutkan, di bawah kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala ini tuan-tuan. Tak ada pilihan. Jangan kita